Sayyidina Muhammad Al-Fatih Wal-Khatim lima sabaqa wa nasaril haq la siratul mustaqim wa la musa Rabbi asirul la tu'asiru bil-fatih wa yasirli abdi wala khalala katayin zin dan astagfir jalsa wa astagfir jalsa Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah. Dan kita sambung kuliah kitab Bustan Al-Arifin. Saya sebagai ganti Ustaz yang terdapat dari alatnya. Cuba tak ingat, mungkin anak kepada Ustaz Mansur ajar tentang hakikat tarikat. Alhamdulillah tersambung. Kitab Rumi mungkin itu surat 2 pada kalimah amma ba'du. Amma ba'du adapun selepas itu yang menjadi salah satu syarat bagi orang yang berceramah, berpidato, termasuklah khutbah. Amma ba'du ibadallah. Surat 2. Amma ba'du adapun selepas itu. Selepas mana? Membaca bismillah, alhamdulillah dan salawat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Saya menjelaskan selepas itu sesungguhnya khotimah masih pendahuluan, kata-kata pendahuluan daripada Imam Nawawi. Sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kesudahan. Maknanya dunia ini ada batas, ada batas-batas. Senang ada batasnya. Maka kita ini semua tak bakal senang, akan ada susah. Itu batasnya. Susah sekalipun dia ada batasnya, akan senang. Bahagia, derita, sakit, sehat, kaya, miskin, semua ada batasnya. Tak ada orang yang semua kaya selama-lamanya. Ada? Ada? Tak ada. Korun lebih kaya daripada semua manusia. Sehingga kuncinya bersalut emas, berat tak berat emasnya itu, maka 80 orang yang gagah tak larat nak angkat. Ada orang yang lebih kaya daripada korun. Siapa? Siapa miliarder? Bill Gates. Dia tak kaya sekaya korun, tapi ada batasnya. Disebabkan tak mau keluarkan zakat, ia boleh buat emas, belajar daripada sepupunya Nabi Musa. Ada yang lebih kaya daripada itu. Maka batasnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan di tanah bumi
batasnya. Sehat, ada orang sehat selama-lamanya, pun ada batasnya, dia akan sakit. Ada orang yang sehat selama-lama, berapa lama? 450 tahun. Ada yang mengatasi sehat seperti Fir'aun. Tapi ada batasnya. Kesehatan itu Allah Subhanahu wa taala bataskan dengan sakit. Sakit apa? Ceret-ceret, langsung mati. Tak dapat mengejar anak angkatnya Nabi Musa. Sejauh mana orang berkuasa ada yang boleh mengatasi pemerintahan 450 tahun Fir'aun? Adanya kau bakal jatuh. Ada orang yang hidup selama-lamanya, ada yang boleh mengatasi 950 tahun kehidupan. Nenek moyang kita Nabi Adam ada? Tak ada. Maka batasnya mereka ini semua akan mati. Benar beriman, walaupun susah, maka batasnya dia akan bahagia nanti di hari akhirat. Belum tentu orang yang senang di dunia, dia akan senang di hari akhirat. Tapi kalau lupa dengan kesenangan yang ada, maka batasnya nanti dia akan susah di akhirat nanti. Ini maksud kehidupan yang kita duduk ini semua akan berakhir. Maksud akan berakhir dengan kesudahan. Maka mereka yang tak mau ataupun mau diakhiri dengan mati. Apabila sudah sampai ajal. Apa makna ajal ni? Berapa ni kita dah sampai ajal. Apa makna ajal? Ajal ni adalah batas. Batas. Kita hidup pun ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya ajal. Masa ajal ialah batas kehidupan bagi seseorang. Apa batas kehidupan bagi seseorang? Umur dia. Kalau misalnya sudah sampai umurnya itu batasnya, maka mereka ni semua akan mati. Maka kita sebut sudah sampai ajal. Maka hidup di dunia ini bukan negeri yang kekal. Itulah negeri tempat kita untuk menyeberang sebagai jabatan sahaja, bukan negeri tempat kita bersyukur-syukur. Tengok Qadimah ke surah 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur, di kalangan sahabat pun ada yang berhibur, duduk sembang-sembang tepi jalan, maka selama mana tertawa, berhibur, kalau ianya sia-sia tak memberi manfaat, maka dalam Islam dilarang. Rasulullah SAW tegur dengan mana kalau kita bersuka-suka, ketawa berdekat-dekat, kerana hiburan yang paling disukai oleh manusia, number one bagus apa? Hiburan awal jenaka lah. Orang suka kan? Kalau kita suka dan menyukakan orang lain sebagai pelawak, maka di situ Rasulullah SAW larang. Kerana yang memberi kesan hilang seri muka. Hilang seri muka. Tapi kalau misalnya lawak itu memberi manfaat, Rasulullah SAW buat berjenaka, tapi memberi faedah, itu disuruh oleh syariat. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala memberi istilahnya apa?
larangan. Ada larangan di situ sehingga jangan lupa bila mana seseorang itu sudah menjangkau usianya 60 tahun ke atas. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan. Apa hiburan? Sehingga mereka lupa 60, 70. Patutnya ia merupakan batas persiapan. Tapi di situ ada hiburan. Hiburan apa? Cucu. Maka semara katanya kalau umur abang dah 65, cucunya berapa? 13. Sikit. 32 Ustaz. Masya Allah. Ada dia mengajar cucunya begini sih? Ada. Ni. Dunia. Masya Allah. Anak saya 10. Surah 3. Darab 10. 33 Ustaz. Semua katanya kan? Mereka yang berusia 50 tahun ke atas dah ada cucu. Kalau mau cucunya berapa? 7. 7 ya, anak 5. Nanti kalau surah 3 darab 5 berapa? 15. Cucu sentiasa bertambah, anak tak bertambah. Tapi bini ada lagi peluang tambah. Itu. Orang dah tanya, kau ada simpan harta berapa banyak? Kau dah pencet gaji kau berapa? Tanya, tak tanya. Ni. 60 tahun ke atas pun Allah Subhanahu wa taala beri hiburan. Ada dah cuba main game ke? Lumba kereta, lumba kuda, ada main game? Ada. Tak ada dah. Cucu. Ni. Itu juga hiburan yang boleh melegakan. Nanti Allah Subhanahu wa taala tanya, ni. Yang merupakan hiburan di dunia yang melegakan. Walaupun mereka ini sudah tua, di kalangan remaja, di kalangan orang muda, itu hiburannya lain. Ya itulah negeri yang fana, bakal binasa. Sebab apa? Kerana dunia lahun, walaupun dunia itu merupakan satu yang melalaikan dan satu permainan. Ada tua-tua, dia main dengan cucu. Ini cucu berapa? Yang keberapa? Baru seorang ustaz, ada di bawah cucu. Ini cucu yang keberapa? Cucu yang ke-13, di bawah. Masya Allah. Suka tak? Dah jadi datuk. Suka. Masya Allah, ni permainan, main dengan cucu. Menantu baru ziarah. Masya Allah, saya pun ada cucu nombor 2. Hari Ahad semalam, Masya Allah, kita ziarah raya. Lama tak tengok cucu. Masya Allah, tak pasal-pasal niat nak ziarah, anak sulung balik, tak payah pergi lah. Dia baru pulang daripada Pesut. Dia ziarah abangnya. Bukan negeri yang bakok, negeri yang kekal. Siapa yang tak sayang cucu. Tapi syaratnya jangan melalaikan. Ada ramai yang melalaikan bangga cucu aku ramai. Itulah juga yang akan berpaling. Yang akan berpaling daripada kita. Mau tak mau dia akan berpaling daripada kita. Bila kita bakal meninggalkannya. Maka orang-orang yang telah wafat meninggal dunia, walaupun dia tak mau tinggalkan dunia. Itu yang kita pakai. Haji Ramli meninggal dunia. Ada meninggalkan dunia? Meninggal.
tinggal dunia. Maknanya dunia tinggalkan dia. Betul. Masya Allah ni kerana bukan negeri yang tetap. Nah duduk lama, Masya Allah tak ada. Ini adalah satu kenyataan yang telah disepakati oleh semua orang. Tak ada orang yang boleh tahu di mana tempat dia nak duduk sehingga meninggal dunia di tempat yang telah tetap dia duduk, sehingga dia bagi wasiat kepada istrinya. Nanti kalau abang mati, tanah di set 27 ada yang tahu? Ada beberapa perkara, 5 ke 6, hanya Allah yang tahu. Antaranya hari esok, siapa yang tahu apa yang berlaku untuk diri kita hari esok? Tahu? Hari esok aku nak kahwin, belum tentu. Itu yang dikata tiada esok bagimu. Masya Allah. Satu lagi, ada sesiapa tahu kubur kita kat mana? Ada tahu kubur kita? Tak nampaklah kubur dekat Sesek 27. Masya Allah, rupa-rupanya dia mati dekat Sesek 72, dekat Amsterdam. You know Amsterdam kat mana? Belanda ya? Tak tahu pula. Tuan guru Parenten meninggal dekat mana? Los Angeles kan? Masya Allah. Tak tahu. Hujan turun besok, mana cuaca je kan? Ada garanti yakin besok hujan? Tak ada. Satu lagi, hari kiamat. Tak ada siapa yang tahu. Tak ada. Macam mana contoh lagi? Seorang pejuang yang memperjuangkan tiap kali dia ada dalam peperangan, baik dia memerangi Rasulullah SAW, dia tetap menang. Dan dia ingin mati di Mekah, dan dia ingin mati syahid kerana sahabat-sahabat dia, antara sahabat rapatnya Ikrimah bin Abi Jahal, Amru al-As, semua mati syahid. Tubuh badannya ni, setiap jarak ibu jari ni ada kesan luka lembing, tombak, perisai, ada apa lagi? Masya Allah, setiap jarak ni jari, Masya Allah. Hari sekali dia mati di atas katil. Di mana? Di Damsyik. Batu Syariah banyak kubur para sahabat, dan bumi para nabi. Sehingga Nabi Isa pun turun dekat Masjid Jami' Menara Putih. Bukan masjid-masjid masjid terapung ke masjid negara, bukan. Nabi Isa. Siapa? Sahabat Nabi SAW ni Allah gelar kerana Allah jaga pada Allah ni Khalid al-Walid. Bukti termasuklah kita kerana negeri yang tetap, kita tak boleh tahu di mana kubur kita. Ini semua disepakati oleh semua orang. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan itu kebenaran hakikat. Mau tak mau, kita semua bakal meninggalkan dunia. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dalil yang jelas dan pemikiran yang benar. Sebab apa? Ramai di kalangan orang yang kita sayangi sudah pergi mendahului kita. Kalau isteri pergi dulu, kita dipanggil duduk. Kalau kita yang pergi dulu, isteri dipanggil janda. You nak kahwin lagi ke? Tak ada, terpulang. Kalau dah jadi duduk, di mana
Aku cari ganti. Cari ganti bagaimana? Tak sama. Masalah tunggu cari pengganti masalah. Boleh ganti ya? Sama nggak? Nak kawin lagi serupa dengan istri. Tak serupa. Masya Allah. Adanya pun muka tak serupa. Betul tak? Kalau mukanya serupa kembar pun masakannya serupa. Layanannya serupa. Kawin aja. Masya Allah. Ini nak cari ganti serupa denganmu. Masya Allah ni. Kayu pun habis. Bahkan hari ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat, sama ada mereka orang berilmu atau tidak, sama ada mereka orang kaya, miskin, semua hakikat dapat dirasai dan boleh dilihat dengan mudah. Apa dia? Kematian. Dalilnya dalam Al-Quran pun ada disebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa semua akan merasai mati. Ingat, kerja malaikat maut ni petugas-petugasnya ramai. Dia ziarah setiap rumah, sama ada rumah tersebut rumah setingkat, rumah harga 4 juta, rumah angsa. Dia akan pastikan setiap rumah itu tidak ada penghuninya, kosong. Kalau diganti dengan anak-anaknya atau penghuni lain, sewa sekalipun, asalkan dia manusia, maka dia akan pastikan. Bila sudah sampai didaftarkan bahwasanya dia perlu mati. Sehari berapa malaikat maut? Sehari 3 kali. Ya, tuan-tuan, 3 kali diziarah kita. Kalau sudah time, cabut dah nyawa kita. Mana cabut dari mana? Minta undur seminit. Tak ada keluar. Minta seminit. Percepatkan boleh tak? Nak cepat nanti. Tak boleh. Tak boleh cepat, tak boleh. Tuh. Lagi-lagi orang raya mutrafid, mereka yang hidupnya bermewah-mewah, dengan kemewahannya itu dia banyak melakukan dosa. Boleh lihat dalam surah Waqiah. Nauzubillah. Itu dikala mereka ketika mau sampai diminta untuk seminit kepada malaikat maut. Masya Allah, untuk apa? Untuk dia bertaubat, untuk dia bersedekah, untuk dia bagikan harta dia kepada anak istri, kepada orang-orang miskin. Maka malaikat maut pun berkata, selama mana Allah Subhanahu wa taala beri umur kau 72 tahun, buat apa? Tak ada lagi. Ya, masa untuk dan boleh lihatlah dengan mudah, sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang kenyataan untuk dikukuhkan. Lalu Syahir ada berbunyi walaysa yasiru fil asma'i syai' idza ihtajaha ila dalil. Bila sudah tidak ada lagi sesuatu perkara perlukan dalil, maka mereka-mereka itu dapat diterima. Maka kebiasaannya kita cerita tentang kematian bila seseorang itu dah mati. Maka sebagiannya pun datang, siapa yang meninggal dunia ya? Ramli, mak aku. Tapi waktu-waktu lain ada seminar di TV, Iqra,
baca kuliah-kuliah, ceramah perdana, forum, al-ihwal semasa, Masya Allah, acara sukan, acara itu, Masya Allah, tuition, menjemput golongan-golongan ilmuwan, para pemimpin-pemimpin, untuk buat proyek itu, proyek ini. Kemudian tanah runtuh, nak tunggu 2 tahun, kita dah bagi proyek, seminggu siap. Tolong Khadijah, tolong itu masyarakat para musliman. Ada program-program tersebut cerita tentang mati ke? Kita cerita nak cari dana di negara Jepun. Ini apa menteri agama kau cerita mati pula, ya? Kalau kau nak cerita mati, kau cerita kat Mesir dah. Kat Mesir pun ada cerita tentang mati. Berapa banyak? Ada ustaz-ustaz, Masya Allah, di kalangan ustaz, kuliah sebulan sekali cerita tentang mati. Ada tak kau? Ada tak? Ada. Kat TV Al-Hijrah ke TV apa, ada cerita tentang mati? Tak ada. Kematian di Palestin itu ada lah, menjangkau 23 orang terkorban. Masya Allah. Dan ada cerita tentang mati. Bahwasanya aku membaca berita dan di kalangan orang-orang yang mendengar berita semua bakal mati. Sehari sekali dia sebut, tak ada pun seminggu sekali. Ada. Apa pernah dengar pembaca khutbah bahwasanya kita semua akan mati? Ada tak teks khutbah? Ada. Sekarang tengok teks khutbah pertama online. Apa cari? Kat situ. Ada tak khutbah menyuruh kita ni berbuat sedia bahwasanya kita semua akan mati? Tamu tu waktu muslimun, kamu semua bakal mati. Matilah dalam keadaan sebagai orang Islam. Ada tak disebut Pak? Lalu Pak? Tak macam tak pernah dengar ya? Soal ni tak ada. Nak cerita tentang mati, tak sebut tentang mati. Tak ada siapa yang ingin mati. Semua bakal mati. Kau ulama ke, kau ustaz ke, saya ke, siapa sekalipun, orang alim ke, jahil ke, mau tak mau, tunggu masa je lah. Masanya siapa? Masa yang tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila keadaan dunia, seperti apa yang telah kita katakan, maka telah datang. Semuanya ada dalam Al-Quran. Amalan supaya kita ini jangan leka dengannya, dan jangan tertipu dengan perhiasan, dan jangan berpegang dengannya. Kalau misalnya kita masih leka dengan zina, perhiasan, semua ada di dunia. Macam mana perhiasan? Kita beli kereta, di kalangan remaja pemuda, Masya Allah, kita bias. Tapi kalau misalnya dah kahwin, isteri kita pula yang bias kereta kita. Sampai tak ada lagi nak digantung-gantung, letak, Masya Allah, bias. Rumah-rumah siapa yang bias? Isteri lain biasa. Masya Allah, kita dulu Masya Allah foto. Zaman dulu saya pun foto, saya tak ada lah nak hias, cantik, cat sudah lah. Kalau kita tengok remaja naik foto, mana dunia biasa, sampai mereka-leka cerita macam-macam dihiasi. Masya Allah. Sehingga kan kita leka. Sebab apa? Al-wahnu ni cinta dunia dan takut mati. Kerana syarat
Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kata ni kerana cinta dunia. Orang yang cinta dunia ni dia takut dengan mati. Kerana apa? Dia takut tinggalkan dunia tersebut. Dia bimbang dengan dunia itu. Sebab apa tu? Dia takut dengan dunia, takut dengan mati. Kenapa pejuang-pejuang Islam ni yang Rasulullah SAW suruh? Itu sungguhnya 1400 tahun dahulu. Mana buktinya? Sekarang kita tengok. Walaupun orang kata Syiah lah, tapi Syiah Zaidiyah, pejuang-pejuang zaman putih, pejuang-pejuang Suriah, Irak, Libya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buktinya mereka ini sedang bergabung, berkumpul untuk melawan Amerika. Siap datang untuk membantu Palestin. Sebab apa? Mereka mau mati kerana tak ada kepentingan dunia. Kekayaan kenapa ada kepentingan? Kebun pun tak ada, rumah pun tak ada, Syria lagi hancur. Masya Allah. Palestin apa ada? Batu mereka mati pun tak apa lah, lebih baik mati syahid. Tempat kita ni nak mati. Siapa yang nak mati? Siapa yang nak mati? Nak mati cepat. Nak mati cepat pergi Yaman lah. Pergi Yaman tu boleh, Palestin pun boleh, Syria. Sebab kita ni masih sayang dengan dunia kita. Kita masih ada kereta, masih ada cucu, masih ada harta, FBM, kendaraan LSP, jawatan, Masya Allah, masih boleh makan roti canai, nasi lemak, masih ada istri, ada cucu. Ada apa nak pergi Palestin? Nggak pergi Palestin boleh masuk. Dekat tepi kita tengok dari jauh. Mana ni siapa orang Malaysia? Ada boleh masuk? Tak ada. Kalau kita nak masuk terowek, ya mana jelasnya? Kalau betul-betul, Masya Allah, tak perlu lah. Yang perlu kita ni 4 ni buat persiapan untuk menghadapi kematian. Beritahu ilmu yang kita sampaikan untuk cucu kita, untuk diri kita. Apa dia? Pertama, taubat. Tanyakan taubat kepada Allah sebenar-benar taubat. Selama mana sakaratul maut belum ada dekat tengkorak. Tak ada pun, Masya Allah. Ada 4 hadis saya tak ulas lah. Berlakunya peperangan di Palestin ni, Allah SWT jamin Palestin ni sampai akhir zaman. Tak ada siapa yang boleh kuasai. Datanglah setan-setan datang. Amerika ke, Brazil ke, Superman ke, Batman ke, masuk. Tak boleh nak kuasai. Buktinya tadi Yaman, Syria, Irak, Libya bergabung. Maka di situ Rasulullah SAW kata akan timbul satu petanda yang besar. Berlaku peperangan Yaman ini salah satu tanda kiamat tak lama lagi. Seperti mana Rasulullah SAW gambarkan, telapak tangan ini dekat dengan kepala pipi. Dekat tak kepala? Boleh pegang tak kepala kita? Ini Rasulullah SAW pegang kepala kita. Macam mana petanda? Macam-macam lah dajjal keluar. Ya juga baju keluar. Dajjal keluar, masa itu tak boleh lagi taubat. Ada 5 negara, dia tak ada malam. Tadi kan jitu je. Matanya oleh Tuhannya. Tu negara-negara Islam. Abang pergi di Tuhannya, masa perempuan cantik-cantik rebut apa? Kau dengan aku. Sebab apa ada?
Lepas bila tetewa lelaki seorang, agak pergi sana lelaki orang. Kawin 4 terus. Ya, kat sini Arab nak kawin 4, jangan Arab lah. Abang pergi dekat benua Leswa, Rusia lah dia. Nah, kalau tak nak pergi perang lah. Yang kedua, segera berbuat kebaikan walaupun benda itu kecil. Dan orang yang sama pula tu. Ada sedikit bagilah. Ada 20 sen masuklah kat tabung. Ada sedikit tu kata dia malah dah berkali-kali dia datang. Tapi dia perlukan bantuan, bagilah ya. Walaupun buku yang sama, walaupun kecil. Bawa durian kecil je itu. Macam mana Masya Allah nak bau, jiran bau, tutup boleh tak durian tutup? Bau dia masih ada kan? Masya Allah. Buat bubur, banyakkan kuahnya. Yang penting bagi segera berbuat kebaikan walaupun dia kecil. Yang ketiga, bangun malam qiyamul lail. Kalau kita tak mampu, buatlah masjid sebulan sekali. Buat program qiyamul lail bersama. Kemudian pagi kita sajikan nasi hujan panas. Sekarang kan musim hujan panas kan, malam hujan, siang pagi panas. Buat hari Minggu, ada ustaz kuliah subuh. Masya Allah. Malam qiyamul lail, ustaz tersebut jemput, suruh datang awal. Buat program recall. You know recall? Belajar. Masya Allah doa. Bukan sekadar doa Palestin lah, doa untuk diri kita. Qiyamul lail nak buat sendiri tak mampu. Masya Allah. Lebih-lebih lagi baru dapat janda ada satu janda dekat Kyrgyzstan. Kat situ berbulan madu 40 hari. Itu kat sana. Itu tak ada qiyamul lail lah. Itu. Isteri kita sudah 70 tahun pun masih lagi tak mau qiyamul lail. Masya Allah, susahlah itu nak cerita. Macam mana nak buat persiapan mati? Buat sekurang-kurangnya. Ada jemaah, kita jadi kuat. Masya Allah, bangun awal minggu pagi. Yang keempat, doa. Macam-macam cara doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma barik lana fil maut. Ya Allah ya biha, ya Allah ya biha, ya Allah ya biha, bismil khatimah. Ingat, mati menghadapi sakarah. Apa makna sakarah ini? Mabuk. Mati ini, Masya Allah, huru hara. Sakit tak sakit mati. Sebab itu orang yang sudah mati, kalau Allah izinkan, baik Haji Ramli, kau mau hidup lagi kah? Tak ada, aku tak mau hidup lah. Sebab apa? Dia sudah merasakan sakitnya mati. Sebab itu dia tak nak balik, tak nak kembali. Dia sudah kembali ke rahmatullah. Ada adik kita ke, isteri kita ke, bapa kita ada jumpa ke? Ada jumpa ke? Jumpa tepi jalan. Bapak mana dah mati? Ada jumpa. Kalau jumpa pun masalah dalam mimpi kan? Ismail ulang raja, Masya Allah, itu pun jumpa dalam mimpi kan? Betul. Tuh, dalil dia. Maka kita nak tahu sakit dan sakit mati, tunggu lah. Masa itu kita boleh survey umur macam mana. Tuh. Sehari bermalam di alam barzah. Kita dah rasa sendiri. Kalau mati awal nanti cerita kat saya ya. Boleh. You ni rasa sendiri lah. Siapa yang kaji itu? Buat program itu pun untuk diri sendiri. Rasulullah SAW
sakitnya waktu menghadapi sakaratul maut. Kalau boleh ini nak tangguh kematian umatnya ini. Azan tangguh. Allahu Akbar. Namun Allah Subhanahu wa taala tegah kerana di kalangan orang beriman bila menghadapi sakitnya mati itu sebagai kafarah, dan selepas itu mereka tidak akan rasa sakit lagi. Demikian Rasulullah SAW. Dan di situ juga ada orang yang tak beriman juga di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Jika orang kafir menghadapi kematian, dia ada kebaikan dilakukan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kematian. Tapi selepas itu
tidak ada kemuliaan, kebahagiaan sama sekali selama-lamanya. Sakitnya mati bagi orang beriman sebagai penebus bagi mereka mesti ada melakukan kesalahan. Selepas itu dia tidak akan menghadapi penderitaan lagi, kebahagiaan selama-lamanya. Rasulullah tak ada dosa, juga menghadapi sakitnya mati 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Nanti ada tempatnya saya cerita. Begitu pula halnya dengan hadis berkata sahabat, ahli-ahli hikmah, maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Sekali lagi lah ya. Oleh kerana itu, maka orang yang paling berhati-hati siapa? Orang-orang yang memilih jalan. Jalan mana? Jalan ulama-ulama salafus soleh. Antara sifat-sifat mahmudah itu ialah mereka zuhud dengan dunia. Kerana orang-orang yang zuhud dengan dunia, maka mereka sentiasa ingat mati. Kerana ingat mati ini salah satu sifat mahmudah dan sifat-sifat terpuji. Dalam sifat-sifat ter-10 sifat-sifat terpuji, maka dia ingat mati. Macam mana persiapan tadi? Saya ulang balik. Taubat, segera berbuat kebaikan walaupun sikit, bangun malam, tahajud. Kerana tahajud itu menerangi kubur, dan doa. Contohnya berusaha orang-orang yang hidupnya zuhud di dunia, maka bila mana dia tidak cinta dunia, tak ada kepentingan di dunia, maka dia sentiasa senang untuk tinggalkan dunia tersebut dan mudah bila mana ajalnya sudah sampai. Kerana dia mahu menemui kekasihnya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan orang yang ada cinta dengan dunia, maka dia akan ada angan yang panjang. Seterusnya tamak, maka dia jadi susah. Susah apa? Susah nak ingat mati. Bapa orang yang mati. Orang yang mati pergi Mesir lah. Masya Allah, kita masih muda, bersenang-senang, enjoy dulu lah. Malah masih muda, kita pun masih muda. Ada jutaan-jutaan para pemimpin ke mana-mana ke, Masya Allah. Berlupa malam, ada yang mati. Kalau ingat nanti dia tak ada lupa malam, siang pun dia tak ada berlupa. Masya Allah, tu. Kalau pemimpin itu yang dia ingat nanti, dia akan ingatkan nanti itu diri sendiri. Sampai kalau pemimpin yang mati, Sultan Muhammad Al-Fatih, merupakan serban besar yang dipakai itu merupakan kain kapan. Ada pemimpin yang ada selain daripada Muhammad Al-Fatih? Ada? Tak ada. Itu yang dia boleh mengembalikan Baitul Maqdis semula. Maka dia berhati-hati dengan dunia ini. Sekali Al-Isani berkata dalam disebabkan dunia ini uzur dalam aturan kaifat takoyaran. Takoyaran mimba disakini apa kaifatan karan. Coba anda lihat pada runtuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Maka yang kelihatan besar dan sudah tidak dipedulikan lagi. Kita tengok di negara kita pun cukup tunggu Formosa ke apa ke. Itu berapa ke dekat Bukit Frigi. Tak tahu ya. Mana penjajah British ke penjajah Portugis ya? Masya Allah. Yang tinggal penyanyi itu siapa? Penyanyi Portugis itu siapa? Kata ingat lah.
dan satu lagi apa? Perempuannya itu. Mana tengok kui kota Barbosa. Kenapa? Ada penghuninya, ada. 50 tahun komunis memerintah. Hadramaut tadi, itu ada markas komunis kali itu. Siapa nak masuk? Masuk. Masya Allah. Dia jadi bangunan dipelihara oleh UNESCO. Pelajar-pelajar Malaysia pun tengok daripada jauh. Guru-guru habis-habis, siapa nak masuk lah. Tapi kalau tak keluar, saya tak takut. Boleh masuk tapi tak jauh jalan keluar. Itu ada istana itu dekat jalan istana, Masya Allah ya. Kampung sawah tu. Pukul 10 penghuni dekat istana sana terus tidur. Kalau saya kuliah pada situ surau pun ustaz kena balik awal ya, lepas isyak saya makan balik terus. Sebab malam tu Masya Allah ya, lampu hidup dekat satu istana berapa. Apa nanti mungkin sejarah lah. Ya, lampu hidup. Ya, Masya Allah. Tetapi apa semua tak ambil free. Itu juga. 10 tak ada berlalu. Nanti siap Masya Allah. Siapa yang saya kata apa? Hari majlis berbadar, dia boleh nampak. Itu tahu ke lempeng pun tak nak beli lah. Kurang-kurang 10,000 dengan rumah ambil lah. Tak ada apa nak beli. Masya Allah ya. Hanya penghuninya. Siapa yang duduk kat situ? Siapa yang duduk? Itu putri punya lah. Orang nak buat filem kat situ, filem Pontianak apa, sumpah apa ke tanah. Nanti kena saka. Memang rumah berbuah apa? Mana punya? Tak ada. Syria. Berapa banyak bayar? Bayar per bilion, makhluk salji, Mongolia, British, Genghis Khan, Salman Khan aja tak ada jaga kat situ. Mana orangnya? Mana hancur. Aleppo. Kat situ ada 300 lebih. Kita tahulah dia masih asli. Sekarang 200 lebih. Itu pun sudah tak ada asli. Ada orang contek kat situ. Sudah tabah lah. Dia apa? Habis hancur. Aleppo. Kerajaan lama UNESCO jaga. Sekarang tak ada. UNESCO pun tak ada jaga. UNESCO pun ada bom kalau duduk kat situ. Aleppo. 1,300 tahun sebelum Masihi. Mana itu orang? Itu Genghis Khan bagaimana? Salman Khan pun tak nak duduk kat situ. Habis semua. Hari sekali tengok dunia terus berubah. Ada banyak negeri-negeri Islam ni, Masya Allah, di Gunung Sahara. Susah. Yang senang kat situ ada Tanzania, Aljazair, Algeria, Mali. Ini sebuah kerjaan, bukan satu. Nasihat dia, Masya Allah, guna ranting-ranting bang. Macam ni cuba bumbung pakai ranting. 80% gurun. Nigeria Islam 99.4 Islam. Tempat kita ni berapa ramai Islam? 72. 80% pada gurun Sahara. 20% saja duduk. 74 poin berapa tak miskin. Somalia, Ethiopia, tak payah cerita lah. Dulu tempat-tempat tersebut zaman Rasulullah SAW, Khalifah, sampai Perancis pun jajah Nigeria. Maju. Sekarang Perancis pun tak nak duduk lah. Itu Zidane pun tak nak balik lah dengan Nigeria. Duduk terus dekat Perancis. Kenal Zidane? Tak tahu ya? Tahulah Zidane. Bagus. Masya Allah. Perancis pernah jajah Nigeria, Afghanistan. Masya Allah. Ini semuanya berubah. Kita jumpa lagi lah.
saya tersebut pada kira saya. Mudah-mudahan itulah contoh-contoh bayar-bayar tinggalkan hanya bekas. Kalau kau sabun, kau irab, itu semua ada disebut oleh Allah dalam Al-Quran mengenai dunia yang mereka tinggalkan, tinggal bekas. Mereka merupakan kaum yang kuat, boleh buat rumah pembangunan melalui gunung-gunung. Yang lain daripada Allah, ada kurang itu daripada saya. Rabbana atina nasrah nikmati berarti anta muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa kemana fana fi ulumi darin wala qulata illa lazim ila tafsirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.